esok segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi temu bual bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Ayo kita laksanakan cinta demi negara agar terus membangunkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Menapan tanah di dalam longkang dan kawasan lebih rendah daripada paras sungai adalah antara punca yang menyebabkan beberapa kawasan di Kuala Lumpur dinaiki air berikutan hujan lebat lebih 2 jam semalam. Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosio-Ekonomi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Datuk Anwar Muhammad Zim berkata, antara lokasi rendah daripada paras sungai yang dinaiki air ialah kawasan sekitar Jalan Rahmat, Jalan Ipoh Batu 3, Jalan Segambut dan Jalan Ampang. Bagaimanapun air yang bertakung surut dalam tempoh setengah jam. Menurutnya lagi, air yang bertakung dalam kejadian banjir kilat semalam tidak menyebabkan kerosakan harta benda, malah tiada kesesakan trafik yang turut dilaporkan. Johor merupakan negeri paling banyak merekodkan kes kebakaran terbuka dengan 1,042 kes sejak awal tahun sehingga bulan lepas yang melibatkan 22% daripada 4,633 kes di seluruh negara. Mengulas selanjut, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata, ia diikuti Selangor dengan sebanyak 712 kes, Kedah 520, Pulau Pinang 350 dan Perak 362 kes. Bercakap kepada pemberita selepas Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Sijil Perkhidmatan Terpuji 2022 JBPM Negeri Johor, beliau juga berkata aktiviti pertanian, tanah gambut dan pembakaran di tapak pelebusan sampah menjadi antara penyumbang utama kepada peningkatan kes kebakaran terbuka berkenaan. Sebanyak 17 buah taska di negeri Kelantan ditutup sejak bulan lalu berikutan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD yang semakin membimbangkan. Sumbangan itu jelas Pengarah Kesihatan Negeri JKN Kelantan, Datuk Dr. Zaini Husin, penutupan taska terpaksa dibuat selepas penilaian risiko dilakukan oleh pegawai JKN di taska terbabit bagi mengelak wabak tersebut merebak dalam kalangan kanak-kanak. Katanya lagi, kebanyakan taska yang diarahkan tutup adalah di Jajahan Kota Baru, Pasir Putih, Bacok dan Pasir Mas, serta menambah majoriti kes adalah dalam kalangan kanak-kanak berusia 1 hingga 4 tahun iaitu sebanyak 71.6%, manakala secara keseluruhan 92.8% daripada kes yang dilaporkan adalah berumur 6 tahun dan ke bawah. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan ke udara pada pukul 12 tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 27 Januari 2004, buku Ibu Mithali kedua, Haja Wan Maswan Ibrahim, dilancarkan oleh Datuk Seri Syariza Abdul Jalil, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di Petaling Jaya, Selangor. Menerusi ucapannya, beliau menjelaskan bahawa pihak kerajaan terus memberi penghormatan terhadap kaum ibu atas sumbangan mereka bukan setakat dalam keluarga, malah turut membantu pembangunan negara ke arah yang lebih cemerlang. Pengiktirafan terhadap jasa dan sumbangan kaum ibu menerusi anugerah Ibu Mithali boleh dijadikan sebagai pemangkin kepada generasi pada masa hadapan.
nilai-nilai murni dan sumbangan ibu-ibu mithali ini adalah contoh terbaik untuk membina keluarga yang bahagia. Justru penganjuran anugerah Ibu Mithali oleh pihak Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) sejak tahun 1980-an setiap 3 tahun bukan sahaja mengiktiraf sumbangan ibu tetapi juga mengangkat nilai-nilai murni untuk panduan anak muda pada masa akan datang. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. 10.08 pagi, masanya untuk saya Nur Tipara ditemankan anda untuk 3 jam sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Perkongsian kita hari ini hari Khamis 26 Mei 2022 bersamaan dengan 25 Syawal 1443 Hijrah. Moga-moga semua sahabat pendengar dikurniakan kesejahteraan, insya-Allah. Kesejahteraan dari segala sudut lah, segala perkara-perkara Allah kurniakan kebaikan untuk semua, insya-Allah. Dan juga nanti ucapkan terima kasih pada rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi. Terima kasih pada Sufian Amrin dan juga Lukman Hakim untuk perkongsian mereka. 4 jam mereka telah pun bersama dengan anda. Moga-moga apa yang mereka kongsikan juga memberi manfaat untuk kita meneruskan kehidupan dengan lebih tabah lagi, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati kejap lagi kita bakal mulakan perkongsian kita dalam pengajian Matan Zubaid dalam Tahsinul Ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Kita akan bawa kepada anda secara langsung, insya-Allah. Jadi anda boleh ikuti perkongsiannya di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di semua platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Saat ini jom kita dengarkan terlebih dahulu Rabbani dengan Mencintaimu, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Cintaku tiada bersaksi, mendesak iman meninggi. Yakin ku tidak bermimpi adanya dirimu Nabi. Cintaku apabila menyaksi, membuat rindu nan tinggi, mendamba kasihmu
Tanda dahaga apabila pergi. Namanya terpahat di hati. Alhamdulillah aku memuji di kurnia selawatnya Nabi. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badri tamam. Sallu alaihi wa sallimu اشفع لنا يوم الزحام. Mata yang saban menangisi rinduan Nabi tak berperi. Bak jasadnya terlihat nyata di An-Nabawi, rumah yang mulia. Ya Allah, Engkaulah saksi, namanya bertahta di hati, jadi bekal ke akhir nanti. Moga bertemu di alam abadi. Allahumma salli ala allazi laulahu ma kana al-anam. Ya akramar rusul kiram arju ziyarat di kulli am. Saat namanya digema-gema, getar rasa seluruh jiwa. Saat menyapa hawa telinga, tumpah berderai air mata. Allahumma salli ala allazi laulahu ma kana al-anam. Arju ziyarat di kulli am. Allahumma salli ala allazi laulahu ma kana al-anam. Ya akramar rusul kiram arju ziyarat di kulli am. Man, dah daftar korban. Haluan dah buka pendaftaran. Tak pastilah. Kenapa? Maklumlah, pendapatan terjejas. Kos sara hidup tinggi. Pendaftaran di surau dan masjid pun terhad. Itulah korban namanya. Berkorban harta benda semata-mata untuk mendapatkan redha Allah. Lagipun dengan haluan, satu bahagian serendah RM320 saja tau. Betul juga kan? Lagipun setahun sekali aja. Daftar sekarang lah. Jom laksanakan ibadah korban bersama haluan. Daftar di korban.haluan.org.my atau hubungi 011-205-1909. Ibu, adik rasa kurang sihat lah. Nah, makan vitamin C Jardin Kids. Kenapa ibu suka bagi adik makan vitamin ni? Sebab rasa dia yang sedap dengan buah strawberry sebenar. Kaya dengan vitamin C, rendah gula dan menggunakan gula tebu organik tanpa pewarna dan perisa tiruan. Semestinya halal. Natural Gummy Vitamin C dari Jardin Kids. Makanan tambahan terbaik untuk meningkatkan imuniti anak anda. Dapatkan di farmasi terpilih. Layari www.herbitas.com HERBITUS. WhatsApp 0377347155. Mereka yang layak untuk skim My Salam akan dimaklumkan melalui SMS bermula daripada 1 Mac 2019. Sebarang pertanyaan atau semakan melalui skim My Salam boleh dilakukan melalui kios-kios perkhidmatan kami di Hospital Panel yang berdekatan, iaitu Hospital Kerajaan, Hospital Universiti dan Hospital Angkatan Tentera. Menerusi email kami di info@mysalam.com.my atau menghubungi talian My Salam di 1300 888 938 yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk mendapatkan bantuan lanjut. Ketika anda mampu menunaikan solat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna, ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna.
Sedikit sumbangan dari kita mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh, menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. Assalamualaikum, bersama saya Pio Hafiz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tahukah anda bahawa Yayasan Islam Darul Ihsan Yidi mengawal selia lebih 8,500 orang anak-anak yatim dan juga 19 buah rumah kebajikan anak-anak yatim di bawah selaan Yidi. Bukan itu sahaja, Yidi turut mengawal selia 6 pusat dialisis MAIS di seluruh negeri Selangor serta mempunyai peranan menyampaikan bantuan kecemasan kepada mangsa musibah di negeri Selangor. Beruntungkan anak-anak yatim di negeri Selangor ada satu badan berautoriti yang menjaga hal ehwal kebajikan mereka. Jom bersama kita mengukirkan senyuman anak-anak yatim ini. Daripada Abu Ummah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membelai kepala anak yatim kan Allah Ta'ala, maka baginya kebaikan yang banyak daripada setiap rambut yang diusap. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim perempuan dan lelaki, maka aku dan dia akan berada di syurga seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan merenggangkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Riwayat Imam Ahmad. Yayasan Islam Darul Ihsan menyediakan platform dalam talian kepada orang ramai untuk menyalurkan infak kepada masjid-masjid, institusi tahfiz dan rumah anak yatim. Muat turun aplikasi Infak Yidi di Google Play Store dan Apple Play Store. Satu sentuhan 1000 kebaikan. Setiap sumbangan layak untuk mendapat pengecualian cukai. Untuk maklumat lanjut hubungi 0177569478 atau layari Facebook dan Instagram Yayasan Islam Darul Ihsan Yidi. Bagi penerima BSH yang telah didiagnosis menghidap COVID-19, MySalam memerlukan nota pelepasan atau dokumen yang dikeluarkan oleh hospital atau Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengesahkan diagnosis. Perintah pengasingan iaitu arahan kuarantin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan perlu dikemukakan untuk tuntutan manfaat penggantian pendapatan walaupun pesakit yang disyaki menghidap COVID-19 atau kini di bawah perintah pengasingan Kementerian Kesihatan Malaysia. Masjid Negeri Negeri Sembilan. Masjid Negeri Negeri Sembilan merupakan masjid negeri yang terletak di Seremban Negeri Sembilan. Ia telah dibina pada tahun 1966 di atas tapak yang telah dikurniakan oleh kerajaan negeri. Memandangkan Negeri Sembilan pada masa itu belum mempunyai masjid negeri, maka kerajaan Negeri Sembilan di bawah pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Dr. Muhammad Said bin Muhammad, Menteri Besar Negeri Sembilan ketika itu, telah bersetuju supaya masjid negeri dibina di kawasan seluas lebih kurang 2 hektar bagi menggantikan Masjid Jami' Bandar Seremban yang tidak dapat menampung para jemaah yang semakin bertambah. Ia telah dirasmikan oleh Paduka Seri Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada hari Jumaat 24 November 1967. Reka bentuk masjid negeri yang dibina pada tahun 1967 ini begitu simbolik. 9 tiang, 9 ruang dan 9 anjung tambahan yang dibina menggambarkan struktur politik negeri di mana Negeri Sembilan yang satu ketika mempunyai 9 daerah pentadbiran. Masjid ini terletak bersebelahan dengan Taman Tasik Seremban di pusat bandar. Bekas bangunan Sekretariat Negeri berbentuk zaman kolonial juga terletak berhampiran. Masjid ini turut berhampiran dengan pusat pentadbiran kerajaan negeri iaitu Wisma Negeri, Wisma Persekutuan, Dewan Undangan Negeri serta Istana Hinggap. Reka bentuk masjid ini sangat unik dan menarik di mana ia merupakan seni bina moden bercampur elemen tradisional iaitu seni bina Minangkabau. Masjid ini mempunyai 3 aras. Aras pertama terletaknya bilik air, bilik wuduk, bilik kuliah, perpustakaan Islam dan juga pejabat pentadbiran masjid. Aras kedua terletaknya Dewan Solat Utama dan juga ruang solat sisi. Di ruang solat sisi, pengunjung boleh melihat keindahan Taman Tasik Seremban yang terletak bersebelahan masjid. Aras ketiga adalah ruang solat tambahan yang terletak di setiap diameter Dewan Solat Utama serta ruang lega di setiap sisi. Selain itu, sebuah menara terletak bersebelahan masjid. 9 tiang masjid merupakan tarikan utama seni bina masjid ini dari luar.
Ia juga kelihatan cukup menarik pada waktu malam apabila setiap tiang ini dipancarkan lampu. Dinding Dewan Solat Utama dipadankan dengan kaca dan kayu dan Dewan Solat Utama ini dilengkapi dengan sistem penghawa dingin. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami menerusi perkongsian aspirasi edisi Khamis hari ini. Kita bersama menerusi rancangan pertama kita, tak lain tak bukan kita ada perkongsian tahsinul ibadah. Bersama dengan kita masih lagi bau-bau tanah suci sebenarnya, bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz sudi bersama kami lagi untuk perkongsian kita pada hari ini. Dan hari ini kita ada sesi soal jawab bersama dengan Ustaz untuk sama-sama berkongsikan soalan. Anda boleh ajukan soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM ataupun maupun di WhatsApp IKIM di 0129004004. Ustaz, awalan ini sebelum kita nak ke sesi soal jawab, sedikit mukadimah daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Nur Hayati Paradi selaku penerbit rancangan Tahsinul Ibadah, dan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sidang pendengar IKIM sekalian. Kita baru selesai daripada melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan pada bulan lepas, dan sekarang ini kita berada di bulan Syawal, dan seterusnya kita akan menyambut yang disebut sebagai bulan Zulhijjah, dan begitulah putaran masa daripada satu bulan ke satu bulan. Islam mengajar kita bahawasanya setiap daripada hari-hari yang berlalu, masa-masa yang berlalu, bulan-bulan yang mendatang, ada sahaja amal-amal yang kita diperingatkan ataupun masa dan amal itu dihubung kaitkan supaya manusia itu, seorang Muslim itu, dia membiasakan diri dia dengan sesebuah amal. Itulah kelebihannya apabila kita mengingati bulan-bulan Islam. Faedah daripada mengingati bulan-bulan Islam tidak lari daripada mengingatkan kita kepada perjuangan, mengingatkan kita kepada sejarah Islam, mengingatkan kita kepada amal-amal soleh, mengingatkan kita kepada amal-amal soleh. Baru selesai daripada Ramadan, masuk pula kepada bulan Syawal. Baru selesai pula bulan Syawal, kita masuk bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, yang bila disebut sahaja maka dia terus akan masuk dalam minda kita. Kita akan menghadapi musim haji, kita akan menghadapi amal ibadah korban, dan kita akan melaksanakan ibadah takbir, kita akan melaksanakan ibadah solat hari raya. Untuk apa? Supaya kita ini tidak terpisah daripada amal, dan kerana amal lah ataupun kerana ibadah lah kita dicipta di atas muka bumi ini. Maka semoga Allah Ta'ala meneruskan ataupun mengekalkan taufiknya kepada kita. Apa maksud taufik? Taufik ni maksudnya Allah Ta'ala memberi kepada kita kekuatan untuk kita boleh buat amal. Sebab itu disebutkan, kita biasa dengar istiqamah ini lebih berharga daripada 1000 karamah. Kita mungkin nak buat satu amal, untuk buat sahaja kita boleh buat. Tetapi untuk dapat buat secara istiqamah, maka kita memerlukan keluar biasaan. Kita perlukan luar biasa. Orang yang Allah Ta'ala bagi taufik kepada dia daripada dia remaja
sehingga dia meningkat dewasa, belia sehingga tua, dapat kekal dengan sesebuah amal, maka orang ni wali. Kerana dia telah diberi karamah, iaitu dia dapat istiqamah dalam amal yang dilakukan. Semoga Allah berikan kita semua istiqamah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk ingatan juga supaya kita istiqamah dengan apa yang kita telah pun lakukan sepanjang bulan Ramadan yang lalu, insya-Allah. Apapun untuk rakan pendengar, waktu ini dibuka seluas-luasnya untuk anda ajukan soalan menerusi perkongsian kita pada hari ini. Dalam Tahsinul Ibadah, anda ajukan soalan anda di FB IKIM, di YouTube channel dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Soalan pertama Ustaz dari YouTube channel IKIM daripada Izwan Sulaiman, kata, Assalamualaikum Maulana, adakah hukum seseorang anak melihat aurat mak tiri dan juga adik-beradik perempuan tiri saya? Apakah adakah hukum? Ada tak hukum untuk seorang anak melihat aurat mak tiri dan juga adik-beradik perempuan tiri beliau? Aurat ni dia telah didefinisikan sebagai sesuatu yang manusia malu kalau ia terdedah, maka ia disebut aurat. Ataupun aurat ini juga disebut sebagai sesuatu yang menjadi kerahasiaan. Dalam bahasa Arab, aib-aib yang manusia lakukan juga disebut sebagai aurat. Aib pun dipanggil aurat. Ini segi bahasa. Disebut juga sebagai aurat. Kenapa aib itu disebut sebagai aurat? Sebab manusia malu kalau aib yang dia lakukan atau aib yang dia miliki itu terdedah ataupun didedahkan kepada orang lain. Maka bila kita kembali kepada persoalan aurat dari sudut tubuh badan, dia memberi maksud adalah sesuatu daripada bahagian tubuh yang sepatutnya manusia itu malu untuk mendedahkannya kepada yang tidak sepatutnya. Pergi pula kepada jawapan yang lebih khusus kepada soalan yang ditanya, melibatkan aurat ibu tiri dengan aurat adik tiri. Ibu tiri ini merujuk kepada wanita yang dikahwini oleh ayah, betul? Itu yang dimaksudkan dengan ibu tiri. Betul. Dan adik tiri maksudnya adalah anak kepada wanita tersebut, yang dia bukan lahir daripada ayah kita. Yang dia bukan lahir daripada ayah kita. Sebab kalaulah contohnya ayah kita kahwin dengan wanita tersebut, dia melahirkan anak pula hasil daripada perkongsian hidup, itu sebenarnya dia dipanggil, dia adalah saudara ataupun dia adik kita sebelah ayah. Seayah kan, sebapa. Jadi adik tiri yang dimaksudkan adalah yang merupakan hasil perkahwinan wanita itu dengan suaminya yang lama. Okey? Setelah kita jelas apa yang dimaksudkan dengan ibu tiri dengan ayah tiri, jadi persoalannya dari sudut aurat. Begini, salah satu daripada mahram adalah wanita yang dikahwini oleh ayah kita. Wanita yang dikahwini oleh ayah kita, yang kita sebut sebagai ibu tiri, maka dia adalah merupakan mahram. Seperti mana firman Allah, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Janganlah kamu mengkahwini wanita-wanita yang telah dikahwini oleh ayah-ayah kamu. Maka ibu tiri kita adalah wanita yang dikahwini. Yang dikahwini oleh ayah kita. Maka dia adalah mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad tu maksudnya mahram sampai bila-bila. Hatta kalau dia diceraikan. Hatta kalau dia maknanya kematian suaminya. Maka sampai bila pun haram mu'abbad. So bila dia adalah mahram, kita dah tahu dah jawapan dia. Iaitu dari sudut aurat. Dari segi aurat adalah sama seperti ibu kita sendiri ataupun sama dengan daripada segi mahram-mahram yang lain. Itu yang pertama. Berkaitan pula dengan ingat anak adik tiri.
adik tiri je. Yang disebut tadi, adik tiri. Ya, betul Ustaz. Adik tiri. Jadi adik tiri, adakah seorang boleh kahwin dengan adik tiri dia? Jawapannya boleh. Boleh. Ayah kahwin dengan mak, anak kahwin dengan anak. Begitu jadi. Ayah ni kahwin dengan mak. Maksudnya ayah kahwin dengan seorang perempuan yang mempunyai anak. Ayah kahwin dengan perempuan itu, anak kahwin dengan anak perempuan tu. Adakah boleh? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Apabila jawapannya boleh, maksudnya antara kita dengan adik tiri kita adalah bukan mahram. Dan apabila bukan mahram, batas auratnya adalah batas aurat sesama lelaki dan wanita yang ajnabi, iaitu orang luar. Orang luar. Okey. Itu jawapan saya telah berikan. Tetapi ada satu catatan. Betul. Aurat dengan ibu tiri itu adalah sama seperti aurat adik-beradik. Tetapi dia ada satu catatan dalam bab aurat ini. Pendedahan aurat itu adalah dibenarkan selagi tidak menimbulkan syahwat. Di zaman yang penuh dengan fitnah ni. Zaman yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan cacar marbah, maka adalah sepatutnya hatta sesama adik-beradik pun dia berpakaian dengan pakaian yang sopan. Hatta sama adik-beradik pun, segi pakaian. Kalau daripada segi sekadar aurat, batasnya pusat dan lutut sahaja, sama adik-beradik. Tetapi di zaman yang fitnah seperti ini, maka hatta sesama adik-beradik pun, seorang kakak depan adik dia, seorang adik depan abang dia, dia memakai pakaian yang mana pakaian itu tidak boleh menarik syahwat. Sebab kalaulah sampai ke tahap syahwat, hatta sesama adik-beradik pun kena tutup aurat. Hatta kalaulah sampai menimbulkan syahwat, hatta sesama adik-beradik pun kena menutup aurat. Semoga Allah Ta'ala selamatkan diri kita, zuriat kita daripada zaman yang penuh dengan fitnah ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan dan penjelasan. Kemudian kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Ikim. Tanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Kata, apakah hukumnya pakai taring harimau bentukkan jadi mata cincin? Bolehkah sahabat kita ni bawa untuk solat Ustaz? Taring harimau maksudnya gigi harimau. Gigi ni, gigi dalam tubuh binatang, dia dimasukkan dalam kategori tulang. Dia dimasukkan dalam kategori tulang. Binatang yang tak boleh dimakan, bangkai dia, semuanya adalah najis. Semuanya adalah najis. Kecuali kulit dia. Kulitnya juga adalah najis, tetapi boleh diolah, disamak, sehingga kulit itu boleh diguna pakai. Kulit sahaja. Adapun bulu, adapun tulang, samak tidak memberi apa-apa kesan kesucian kepadanya. Kesimpulannya, daripada apa yang saya dah sebutkan tadi, oleh kerana gigi itu termasuk dalam kategori tulang, dan tulang itu adalah najis, dan dia tidak boleh dikesani oleh samak ataupun sebarang olahan sehingga dia menjadi suci, maka taring kepada harimau itu hukumnya adalah najis. Dan kalau dibawa di dalam solat, solat itu hukumnya solat seseorang yang menanggung najis. Solat dalam keadaan menanggung najis, hukumnya tidak sah. Samalah seperti tulang taring harimau tadi, samalah juga gading gajah. Biasanya orang pakai gading gajah. Jadi dalam bahasa Arab. Jadi gading gajah diolah sehingga dia bentuk cincin keseluruhannya. Bukan jadi mata cincin dah. Dibuat cincin terus. Sama, hukum dia adalah najis, dan membawanya di dalam solat menyebabkan solat kita tidak sah.
Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan dan kita akan berhenti rehat seketika untuk anda teruskan menghantarkan soalan-soalan anda bagi yang mengikuti secara langsung di FB IKIM FM. Saat ini tekan butang share supaya sama-sama kita dapat menambah ilmu, insya-Allah. Teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi rancangan Tahsinul Ibadah dalam sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Terima kasih sahabat-sahabat pendengar yang telah pun menghantarkan soalan. Jadi anda boleh terus ajukan soalan anda di FB IKIM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0129004004. Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada sahabat kita ni Ustaz. Dari sahabat kita di WhatsApp IKIM tanyakan soalan berkaitan dengan mahram dan tak mahram juga Ustaz. Kata saya Puan Siti dari Negeri Sembilan ada satu kemusykilan. Apa hukum aurat cucu tiri dengan kita Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Aurat cucu tiri. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan cucu tiri? Saya cuba tasawurkan atau imagine apa yang dimaksudkan dengan cucu tiri. Maksudnya anaknya berkahwin dengan satu orang perempuan ataupun berkahwin dengan satu orang lelaki yang sudah mempunyai anak. Itu yang saya fahamlah apa yang dimaksudkan daripada soalan sebagai cucu tiri. Betul tak? Betul. Betul Ustaz, saya rasa macam itu juga. Jadi satu orang anak kita lelaki ataupun perempuan dia kahwin dengan satu orang perempuan ataupun dia kahwin dengan satu orang lelaki
yang mana dia sudah ada anak. Kalau kita kebalikkan soalan ni, sama je. Biasa orang tanya gini. Biasa orang tanya, ayah dia ataupun mak dia kahwinkan satu orang lelaki ataupun perempuan. Maknanya ayah tiri dia ataupun mak tiri dia. Kemudian ayah tiri dia bawa balik kampung. Ayah tiri dia bawa balik kampung. Berjumpalah dengan ayah kepada ayah tiri dia. Ataupun dipanggil datuk tiri. Soalan dia, ketika saya balik kampung nanti, boleh tak saya salam dengan ayah kepada ayah tiri saya? Sedangkan ialah berlainan jantina. Ataupun boleh, adakah boleh saya bersalam dengan mak kepada ayah tiri? Samalah juga soalan itu juga akan ditanya oleh datuk tu. Boleh ke saya salam dengan budak ni? Soalan daripada nenek, boleh tak saya salam dengan budak ni? Jawapannya, tidak boleh. Jawapannya tidak boleh kerana antara mereka berdua tidak ada hubungan mahram. Yang ada hubungan mahram adalah antara ayah tiri dengan kita sahaja. Ataupun antara emak tiri dengan kita. Maksudnya dengan anak kepada suami dia ataupun anak kepada isteri dia. Adapun anak tu sendiri dengan ayah kita, anak tu sendiri dengan mak kita, iaitu ayah tiri dan mak tiri tadi, tidak ada apa-apa hubungan. So, bila tidak ada apa-apa hubungan, tidak boleh anak tiri itu bersalaman dengan ayah kita ataupun bersalaman dengan ibu kita kalau dia sudah mencapai umur yang baligh ataupun umur yang hampir baligh, maka tidak boleh bersalaman. Dan dari segi auratnya adalah aurat antara dua orang ajnabi yang bukan mahram. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk penerangan. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di Facebook IKIM. Soalan daripada Muhammad Hanafi. Sekejap Ustaz ya. Saya kehilangan soalan tersebut tadi. Encik Muhammad Hanafi tanyakan soalan Ustaz. Kata, adakah perempuan dalam iddah boleh ziarah ibu yang sedang nazak Ustaz? Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, perempuan yang dalam iddah ini, dia perlu menjalani sesuatu yang disebut sebagai ihdad. Disebut sebagai apa? Ihdad. Ihdad ini bolehlah diterjemahkan sebagai berkabung. Disebut sebagai apa? Sebagai berkabung. Ini perempuan yang berada dalam iddah kematian suami. Maka antara perkara-perkara yang dia perlu buat sebagai merealisasikan ihdad ataupun berkabung tadi adalah dia tidak boleh memakai pakaian yang berbentuk perhiasan. Maksudnya boleh menarik perhatian. Dia tidak boleh memakai wangian. Okey? Dia tidak boleh keluar daripada rumahnya. Dia tidak boleh keluar daripada rumahnya. Dia hanya dibenarkan keluar daripada rumahnya sekiranya terpaksa. Contohnya kalau dia duduk dalam rumah itu, dia dapat mudarat. Alah kebakaran ke, begitu ke, begini, fahamlah kita apa yang disebut sebagai mudarat. Ataupun dia ada sesuatu hajat yang berat. Kalau dia tak keluar daripada rumah, dia tidak ada sebarang hasil yang dia dapat meneruskan hidup dia. Dia tak ada siapa sara dia, tak ada anak yang tengok dia, tak ada adik-beradik yang tengok dia. Dia kena keluar sikit menjual ke apa, jual kuih. Misalnya. Itu cara untuk dia mendapat pendapatan bagi kelangsungan kehidupan dia, maka dia boleh keluar daripada rumah dia. Dan dia juga boleh keluar kepada rumah yang berdekatan dengan syarat dia kena balik tidur pada waktu malam, iaitu untuk menghilangkan wahsyah. Wahsyah ni maksudnya adalah kesunyian, kegerunan. Ialah bila duduk seorang-seorang sampai dah 4 bulan, dia boleh jadi gangguan juga tu. Maka dia boleh pergi
berngobrol ataupun boleh bersembang dengan jiran berdekatan untuk menghilangkan wahsyah tersebut. Selain daripada itu, kalau mengikut yang dicatatkan di dalam kitab, maka tidak dibenarkan. Maka kalaulah rumah itu jauh daripada apa yang dia tinggal, maka dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan. Kalau dekat hanya jiran saja, maka masih ada ruang untuk kita kata boleh. Tetapi sekiranya seperti yang saya sebutkan tadi, maka tidak boleh di dalam mazhab Syafi'i. Di sana ada mazhab yang lain, misalnya dalam mazhab Hambali, kalau saya tak silap, membenarkan perkara tersebut, iaitu perempuan ini boleh keluar dengan syarat dia perlu bermalam di rumahnya. Dia tidak boleh bermalam di rumah yang lain. Dia perlu bermalam di rumah yang dia berendah di dalamnya. Itu sahaja syarat yang diperuntukkan. Ustaz, kalau macam orang tua, wanita tua kehilangan suami dan tak ada siapa yang boleh jaga dia, Ustaz, adakah sama juga, Ustaz? Jadi, kalau wanita yang tua, tidak ada sesiapa yang boleh jaga dia. Di rumah dia lah maksudnya. Apa persoalan dia? Kalau macam orang tua, wanita dah tua, dah macam uzur dan dia tak ada siapa yang boleh jaga dia di rumah je. Jadi macam contoh anak ambil, jaga di rumah anak tersebut. Boleh ke, Ustaz? Itu yang kita sebut tadi sebagai hajat dan keperluan. Kalau dia kekal di rumah tersebut, maka dia akan menjadi terlalu susah. Yang terbaiknya menjaga di rumah wanita itu sendiri. Mana anak tu datang jaga di rumah. Bukan ibu tu dikeluarkan. Tapi kalau perkara itu tidak dapat direalisasikan, kita fahamlah faktor-faktor sekarang ini, maka itu termasuk daripada keperluan hajat yang kerananya dibenarkan untuk dia dikeluarkan dan dia duduk di rumah anak dia. Tapi masih lagi kekal di dalam rumah, tidak pergi ke tempat-tempat yang lain. Baik, terima kasih banyak, Ustaz. Seterusnya soalan sahabat kita di WhatsApp IKIM, Ustaz tanyakan soalan yang kata, Assalamualaikum Ustaz, kata seorang lelaki ataupun suami telah menggauli isterinya namun tak sampai melakukan persetubuhan di siang hari dalam bulan Ramadan sehingga keluar air mani, Ustaz. Adakah puasanya batal dan adakah dia kena bayar kafarah ataupun bagaimana sebenarnya, Ustaz? Antara perkara yang dilarang di dalam bulan Ramadan, antaranya di dalam puasa wajib lah. Bila satu orang tu berada dalam puasa wajib, antara yang dilarang adalah mencium isteri. Tak boleh. Walaupun sebahagian ulama membezakan antara ciuman yang boleh mendatangkan syahwat ataupun yang tidak mendatangkan syahwat, tetapi pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i disebut secara mutlak, maka hukumnya tak boleh. Sebab kalau kita kata yang ni boleh, yang ni tak boleh, semua orang kata saya bukan kategori yang tak boleh tu. Maka dilarang secara mutlak, tak boleh. Jadi kalaulah ciuman sahaja tak boleh, kita fahamlah. Kalau lebih daripada itu, hukumnya tidak boleh. Apa maksud tak boleh? Hukumnya adalah haram. Dan sekiranya pergaulan itu membawa sehingga keluar air mani, maka ia membatalkan puasa. Kerana salah satu daripada perkara yang membatalkan puasa adalah keluar air mani disebabkan sentuhan. Disebabkan sentuhan-sentuhan, lalu keluar air mani, maka membatalkan puasa. Soalannya, adakah perlu membayar kafarah? Jawapannya tidak. Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, pembayaran kafarah hanya dikenakan bagi puasa Ramadan yang batal disebabkan jima'. Kalau tidak berlaku jima', walaupun terpancarnya air mani, maka ia tidak sehingga mewajibkan pembayaran kafarah. Namun perbuatan itu berdosa
dan seseorang itu hendaklah bertaubat dan mengqadha puasa yang telah terbatal itu. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di Facebook Ikim daripada Aida Othman. Tanyakan soalan. Kata Ustaz kata anak lelaki umur berapa tahun dia capai baligh Ustaz? Anak lelaki umur berapa baligh? Di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, baligh bagi lelaki ni ada dua keadaan ataupun dua sebab. Salah satu daripada dua. Yang pertama dipanggil baligh berdasarkan umur. Baligh berdasarkan umur. Umur yang ditetapkan sebagai umur baligh adalah 15 tahun. Adalah 15 tahun qamariyah, hijriyah. Bukan 15 tahun miladiyah ataupun syamsiah. Yang kedua adalah baligh disebabkan keluar mani. Keluar mani. Jadi salah satu yang mana datang dulu, maka seorang itu dikira baligh. Kalau umur dia sudah mencapai 15, tetapi dia tidak pernah mimpi basah, dia sudah dikira baligh. Ataupun dia telah mimpi basah ataupun keluar mani, walaupun umur dia belum lagi 15 tahun, dia juga sudah dikira sebagai baligh. Ini untuk anak lelaki. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya soalan daripada sahabat kita berkenaan dengan hutang, berkenaan dengan haji Ustaz. Kata tanya soalan di WhatsApp Ikin, kata jika seorang suri rumah itu tiada hutang dan hartanya adalah sebuah rumah tempat tinggal dia, suami serta anak bernilai lebih kurang dalam 400,000, adakah dia ada wang simpanan yang kurang daripada 70,000? Adakah dia dikira seorang yang mampu dan wajib untuk menunaikan haji Ustaz? Orang yang mampu melaksanakan haji, sebab haji ni adalah ibadah yang dia ada syarat mampu. Liman walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Istita'ah. Apa yang dimaksudkan orang tu mampu? Dia mempunyai lebihan harta yang memungkinkan dia sampai ke sana. Lebihan harta daripada pertama yang dia perlukan untuk tempat tinggal, yang dia perlukan untuk membayar sewa tempat tinggal, mungkin kalau dia tidak membeli, yang dia perlukan untuk saraan sepanjang dia pergi dan pulang, keluarga dia perlukan. Lebihan daripada mungkin orang gaji yang diperlukan, lebihan daripada kenderaan yang diperlukan. Kalau ada lagi duit lebih daripada itu, tadi disebut dalam bentuk simpanan. So bila disebut simpan tu maksudnya lebih. Kalau benda tu bukan duit lebih, dia tak boleh simpan. Maka jumlah itu adalah jumlah yang dikira seseorang itu mampu untuk melaksanakan haji. Sekarang ini kita tambah lagi, dia mendapat visa ataupun dia mendapat panggilan haji. Kalau dia ada duit banyak pun, tapi dia tak dapat pergi haji, kita kira tak mampu. Tapi kalau dia sudah mendapat panggilan daripada tabung haji dan duit yang ada pun mencukupi, kalau 70,000 tu cukup lah. Sebab sekarang ni pun 14,000 ke berapa belah ribu sahaja yang perlu dibayar. Maka daripada segi prinsipnya adalah dia sudah dianggap mampu untuk melaksanakan haji. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya saya kira soalan terakhir juga untuk pertemuan kita pada hari ini daripada Azizul Hakim Abdullah. Ustaz, kalau imam amin cepat atau pendek sangat lepas Al-Fatihah sampai tak dapat nak serentak dengan makmum, masih dapat ke fadilah amin malaikat Ustaz? Amin ni adalah suatu amalan yang mana kita disunatkan buat serentak dengan imam. Serentak dengan imam. Adapun perkara-perkara yang lain dalam berjemaah tidak disunatkan serentak. Bahkan kalau kita buat serentak,
ada yang boleh batalkan semayang, ada yang meluputkan pahala jemaah. Amin adalah perkara yang dituntut untuk dibuat secara serentak. Sebab dalam hadis yang menyebut barang siapa yang amin dia itu muwafaqah dengan aminnya malaikat, maka aminnya malaikat dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu amin imam itu, amin makmum itu hendaklah muwafaqah dengan amin imam. Jadi kalau satu orang makmum dia amin lewat daripada amin imam, maka dia tidak akan mendapat fadilat tersebut. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Dan Ustaz, kita sampai hujung-hujung. Ustaz, sedikitlah kesimpulan sebelum kita mengakhiri perkongsian kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Apapun kebaikan yang seseorang itu lakukan, dia jangan pernah pisahkan melihat bahawasanya kebaikan itu datang daripada taufik Allah. Sekiranya dia konsisten dan mengekalkan perasaan itu, insya-Allah dia tidak akan terpedaya dengan amal yang dia buat. Satu, tipu daya syaitan ni dia akan tipu kita sehingga kita buat dosa. Tapi ada satu lagi tipu daya syaitan yang dia akan gunakan untuk orang yang memang buat kebaikan, iaitu mendatangkan rasa bahawasanya kebaikan yang dia dapat lakukan itu kerana dia adalah dia. Oh, saya dapat buat ni sebab saya ustaz. Saya dapat buat ni sebab saya memang daripada keluarga baik-baik. Saya dapat buat ni sebab saya memang daripada environment yang baik-baik. Perasaan itu membahayakan diri kita. Maka untuk supaya syaitan tidak boleh memperdaya kita dalam perkara ini, maka kita sentiasa mengekalkan perasaan, istihdharkan perasaan bahwasanya apa pun kebaikan semua datang daripada Allah. Kalau Allah cabut yang disebut sebagai taufik, Allah cabut saja yang dipanggil taufik yang kita sebut awal tadi, maka kita tidak dapat mengucapkan walaupun satu subhanallah. Maka syukur kepada Allah yang memberi saya taufik untuk buat kebaikan, dan dengan kita mensyukuri tersebut Allah akan tambah lagi sehingga kita dapat istiqamah dalam amal kita, insya-Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga Allah kurniakan kesembuhan untuk Ustaz dapat datang ke konti, insya-Allah, untuk minggu-minggu akan datang. Sampai bertemu lagi lain masa Ustaz, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Awalul kalam dengan salam buat junjungan khairal anam, dalam selawat yang disulam alun zikir memuji sahibul alam. Lembaran sirah pun berperi, riwayat insan yang terpuji, bersalah silat para nabi, keturunan Quraisy yang melek pekerti. Ahmad itu nama yang tersurat dalam Injil juga Taurat, apatah lagi kitab Al-Quran. Dia Muhammad, penutup sekalian nabi, penyampai risalah suci, Islam agama yang diredai. Dari